Assalamualaikum, kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Yang istimewanya sebab apa? Sebab apa? Separuh tahun 2021 lah pun kita tinggalkan. Kita bermula dengan fasa yang kedua, ini 1 Julai. Bersama dengan Dr. Zulkaidah, teman saya Fitri Yahya. Dan juga saya Ani Mizati. Diam tak diam kita dah pun menjengah ke bulan Julai. Pastinya kita harapkan yang terbaik. Anda yang sedang lakukan apa sahaja aktiviti dilakukan itu, kita harapkan sama-sama kita mengingati ada yang lebih susah, ada yang lebih mencabar dalam menghadapi situasi semasa sekarang ni kan. Jadi sekarang ni macam-macam inisiatif juga dilakukan Fitri untuk membantu golongan yang begitu susah, golongan yang memerlukan dan sebagainya. Cuma yang seringkali kita ingin ingatkan, jaga sensitiviti. Kan? Betul, ya. Bukan mudah sebab situasi sekarang ini semuanya dalam keadaan yang ada yang betul-betul hilang kerja, ada yang sedang berjuang mungkin hilang kerja, kemudian ada isu domestik dalam keluarga. Mungkin kerana isteri bakal bersalin ke ataupun perlu bayar pelbagai bil-bil yang telah pun tertunggak. Tetapi kita bersyukur kerana ada bantuan yang bakal disalurkan kepada semua untuk meringankan beban. Dan kita pun lihat ramai yang terjejas, bukan hanya melibatkan kelompok B40, tapi juga yang M40, tak kecuali T20 yang mungkin sebelum ni ada perusahaan, contohnya macam perhotelan, tetapi tak lagi dapat laksanakan operasi. Mereka juga sedang berjuang sehingga kan ada yang terpaksa melepaskan pekerja demi survival. Ya, dan disambung lagi pelaksanaan yang kita perlu patuhi. Kita perlu berada di rumah, tidak boleh menjalankan aktiviti ataupun perniagaan yang tidak kritikal, di mana itu yang telah diumumkan dan diikuti dengan bantuan yang diumumkan juga. Kali ini pemulih menjadi bantuan yang akan disalurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Cuma perbezaannya kali ini bukan sahaja mengenengahkan golongan B40 tapi M40 dan T20 juga. Kita akan bincangkan bagaimana dapatkan buah pandangan daripada perunding kewangan berkaitan dengan pemulihan yang dilaksanakan, yang diberikan oleh pihak kerajaan kali ini. Itu ini. dia. Dan kalau anda ada peluang ataupun ada keinginan untuk mengambil moratorium, apakah anda perlu melakukannya ataupun anda ada perancangan lain, kita dapat nanti nasihat daripada perunding kewangan selepas ini dan kita bincangkan secara mendalam. Macam Ani Mizati contohnya ada simpanan untuk 10 tahun, jadi tak perlu ambil. Jadi supaya kita ambil tu atas dasar apa? Lebih baik atas dasar kefahaman. Ya, dan bagaimana kita nak menguruskan kewangan kita, itu yang paling penting sekali kerana saat ini adalah saat yang cukup kritikal. Kalau kita lihat kepada kes harian tak turun-turun kan, terutama sekali di Selangor, masih lagi berada dalam nombor yang membimbangkan, itu yang paling khawatir. Dan sebenarnya inisiatif yang amat baik sekali bagi golongan kita untuk bantu. Sekarang ni banyak kan ada bendera putih yang dilaksanakan dan sebagainya. Tapi itulah, jaga sensitiviti. Keinginan kita untuk menderma, untuk membantu itu dah cukup baik dah. Tapi untuk muat naik gambar mereka kan, kadang-kadang mereka malu, mereka rasa segan apabila kita lakukan perkara-perkara itu. Jadi jaga sensitiviti kita, sama mengingati. Okey, baik. Kita juga memang semua orang tak tidur sejak seminggu dua ni. Ogos lah kot. Okey. Terutamalah bagi penyokong pasukan England yang dikatakan seakan dah nampak peluang untuk beraksi di final. Betul. Tambahan pula bertemu dengan pasukan yang bukan pasukan pilihan. Betul. Pasukan pun yang dipilih daripada Ukraine, tempat kan? tiga terbaik. Akan menentang pasukan Ukraine. Yang mana nanti pun kalau masuk England menang, kalau menang dengan Ukraine akan bertemu dengan salah satu daripada Denmark. Juga bukan pasukan yang popular, bukan pasukan gergasi dan berbanding dengan yang sebelah sini. Dapat kita perhatikan pasukan yang hebat ada Belgium, Itali yang bakal memberikan saingan hebat, termasuk Sepanyol yang juga akan melakar kejutan. Dan kita nantikan nak bersama dengan kita akan bersama dengan pemain ke-12 kerana kita nak mendapatkan pandangan mereka ini, salah seorang daripada penyokong Itali dan juga penyokong England. Tapi sebelum tu, saksikan dahulu yang disediakan. Itu dia pemain ke-12 yang menghangatkan. Yang mereka ni ilmunya macam pengulas. Kita akan bersama dengan Izwan Fazrul Ashraf, merupakan penyokong Itali, dan juga kita ada Wan Zarul Imran, penyokong England. Apa khabar kalian berdua? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Tetapi muka Zarul macam Materazzi ya. England saya terkejut ya. Keliru sikit. Okey, kita tanya dulu kepada bolehlah ya. Kita tanya dulu kepada Izwan mungkin.
Izzuan, bagaimana melihat kepada prestasi pasukan Itali sendiri dan melihat kepada tidak ada lagi kalah dalam perlawanan setakat yang dilakukan sehinggalah ke peringkat suku akhir yang bakal berlangsung pada hari Sabtu dan Ahad ini? Ya, kalau kita tengoklah kan, Itali ni going to this game, nanti next game, dia dah unbeaten 31 game. Ya. 31 game tak pernah kalah. Jadi kita pun dah tahulah dia punya mentality, memang mentality jarang kalah kan. So memang fighting spirit dia, saya rasa memang olah-olah paling terbaik lah dalam tim yang tinggal sekarang ni lah. Itu dia Tapi dia akan menentang Belgium. Antara yang dikatakan ranking pertama pemilihan kejuaraan juga. dunia. Okey, sebab dengar Belgium pun dah rasa gerun tak? Ya, betul. Belgium salah satu tim yang saya rasa memang one of the favourites lah kan dalam Euro ni. Tapi kat sini dia lain sikit lah. Belgium ni kalau kita tengok dia more on individuality. Dia banyak bergantung ke tim player-player dia punya individual skill lah. Yeah. Berbeza dengan Itali, Dia satu tim ya? Yes, mostly main semua pergerakan semua dia involve satu tim. Kalau perasan dalam grouping pun masuk player simpanan. Tapi still perform, still dapat jaringkan gol, still dapat menang, membuahkan hasil lah. Okey, itu dia. Player simpanan. Menyokong Itali. Bagi Zarul, awak pemain sebenarnya ke-12 peminat Itali. England ke EPL punya? Lebih England. England. Okey, kalau tengok England dalam jelah banyak kejohanan macam kita tengok yang betul lepas pun yang 4 tahun lepas pun prestasi dia England bila masuk ke peringkat yang agak katakan quarter final ke tak begitu perform ya. Tapi kali ini macam nampak bahagian agak cerah ditambah pula dengan kemungkinan disebabkan banyak pasukan yang tewas dan juga mungkin dari segi grouping pun nampak macam memudahkan mereka lah, terutama menuju ke Wembley ni. Macam mana perjalanan England? Ya. Ya, kita pun terkejut dengan prestasi England baru-baru ni sebab jujur sebelum ni saya bukan penyokong England. Okey. Sebelum ni penyokong apa? Tapi saya bukanlah kau tepat tapi disebabkan prestasi England yang sungguh menakjubkan, yang sangat improve, yang sangat different, disebabkan daripada tahun 1975, daripada tahun 1975 they have win over Germany. Dah berapa tahun dah diorang tak pernah menang dengan Germany. Itulah. Tapi league tu baru-baru ni diorang dah menang dengan Germany di tempat mereka sendiri, Wembley Stadium. Okey. Saya pun terkejut sangat dengan prestasi diorang. Saya pun kaji diorang punya line up, kaji satu player diorang dan saya dapat find out diorang speciality, kelebihan diorang adalah player-player baru dan bertenaga dan bersemangat. Itu dia tadi. Dan salah seorang yang saya suka dan saya kagum ialah Harry Kane. Yang menjadikan gol. Okey, kalau ada tengok sikit iras-iras Harry Kane. Ada tak orang cakap iras-iras Harry Kane? Ada tak orang cakap iras-iras Harry Kane? Tak ada lagi. Okey, kalau kita tengok macam Itali tadi dia macam tim kan. Okey, dia betul-betul main macam solid satu tim. Kalau England tunjang dia kepada pemain sama juga macam Jerman. Rasanya ketika menang dengan Jerman tu sebab apa faktor dia? Motivating factor apa yang betul-betul meledakkan England? Kalau kita ikutkan sebab kita tengok kumpulan F ni memang F fail kan. Semua tersingkir. Jadi apa faktor England betul-betul meledak ketika menentang Jerman hari itu? Okey, apa yang saya perhatikan England ni sebenarnya dia gunakan strategi yang low pace, di mana pada awal game nampak England tak begitu bagi push betul-betul. On the first half kita nampak banyak kesilapan yang England dah buat dan juga Spain pun ada buat kesilapan. Tapi on the second half, pada minit yang ke-70 lebih, England dah tunjuk pressure yang sangat-sangat kuat di mana Spain pun terkejut dengan pressure England tu. Okey Izzuan, apa yang perlu Itali ada untuk menentang Belgium, melihat kepada kekuatan Belgium dan mungkin yang perlu diperbaiki untuk pusingan suku akhir pada kali ini? Okey, untuk lawan Belgium, satu tim yang bergantung mostly terhadap individu dan ialah macam kita tahu striker Belgium
Romelu Lukaku, dia punya midfield De Bruyne, tapi kabarnya Kevin De Bruyne akan injured, tak dapat main. So itu mungkin satu berita baik lah untuk Itali. And satu lagi, apa yang Itali perlu buat untuk sekat Belgium ni, bagi saya teruskan rentak permainan dari grouping stage tu. Fast pace, disiplin in defense, sangat apa tu namanya, fast pace game lah. Itu akan buat Belgium terkejut lah mungkin. Tapi Itali pernah masyhur kerana keeper dia kan? Ya, Itali. Dalam sejarahnya. Jadi macam mana kali ini pula permainan, kita jarang sentuh tentang keeper kan? Ya. Untuk Itali pun kali ni goalkeeper dia Donnarumma, salah satu keeper muda, tapi keeper keeper muda yang antara yang terbaik di dunia lah sekarang. Dan dengar-dengar kabarnya dia akan pergi ke PSG ataupun dah confirm, saya tak pastilah yang tu. Awak mengikut Serie A ke? Saya sebenarnya pengikut setia EPL. Oh, EPL. Serie A memang kurang. Okey. Habis apakah ramalan anda untuk Itali menentang Belgium, Izwan? Saya penalti, jangan penalti juga. Harap-harapnya Itali lawan Belgium. Prediction saya, kita akan melihat satu game yang fast pace, yang open game, bukan macam game Jerman lawan England yang bagi saya macam saudara Zaro cakap sendiri, dia slow pace. Bagi saya, kita pun semua fans bola pun semua mengharapkan game yang open, game yang all out, dua-dua team going for it lah. Tapi bila sebut Itali dia Belgium, dia macam dah final lah, dia punya betul. line-up Itu adalah players, perlawanan tumpuan. sensation yang ada tu. Ya, betul. Okey. Tapi berbeza pula sebab England akan bertemu pasukan yang kurang ternama, Ukraine yang sebenarnya pun menentang pasukan Sweden. Jadi macam mana agaknya? Memang rasanya Ukraine dalam bahaya jugalah. Silap-silap boleh menjadi lauk di pentas kuarter. Sebab mereka berbanding dengan ketika zaman-zaman Shevchenko tu, nampak kali ini dari segi macam mana persembahan Ukraine? Ada saingan ke ataupun pasukan yang misteri juga? Macam mana, Darul? Okey, nak menentang Ukraine pada quarter final sememangnya amatlah sengit. Sebab kita semua tahu bahawasanya player-player Ukraine semuanya hebat. Tapi kita pun tahu bahawasanya player-player England sekarang pun dah semakin hebat dan semakin improve. Bukan setakat player saja, tapi diorang punya strategi sendiri yang dikondak oleh manager diorang. And so saya pun tak begitu rasa risau sangat disebabkan player dan manager England dah memang improve banyak pada baru-baru ini. Itu dia, kalau itu England main, tapi yang trending Beckham Itu biasa, itu saban tahun. Awak dengar Rooney siapa lagi tua? Baik. Zarul, awak dengar Rooney siapa lagi tua? Ya? Ke sama baya? Sama baya Rooney sama baya. Okey, terima kasih diucapkan Izwan Fazrul Ashraf dan juga Wan Zarul Imran. Yang terbaik, kita all the best kita ucapkan. Siang tu tidur cukup-cukup sebab malam nak berjaga nanti untuk menyokong pemain ke-12 untuk pasukan Itali dan juga pasukan England. Tapi saya rasa Belgium menang lah. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kita dah interview dia ni. Tapi betul lah dia cakap tadi, Itali nampak betul-betul solid team. Ya kan? Siapa masuk pun okey. 31 perlawanan tanpa kalah. Itulah dia. Solid tak solid kan untuk perlawanan. Okey, terima kasih kalian berdua. All the best. Okey. Tapi kalau Itali menang kena jumpa Spain pula. Saya rasa kalau dia, tapi Spain pun tak berapa kuat. Tapi dia menentang musuh tradisi Jerman dengan kemenangan yang diraih. Itu yang kita harapkan. Sesuatu yang berbeza berlaku, insyaAllah. Anda pernah berada di stadium luar negara? Oh, tidak pernah lagi. Untuk menyaksikan bola tak pernah lagi lah. Okey. Untuk saja-saja pernah lah. Okey, kita harapkan yang terbaik untuk perlawanan suku akhir 8 pasukan yang akan berlangsung pada hari Sabtu dan juga hari Ahad. Itu dia segmen pemain ke-12 untuk Piala Euro 2020 di Malaysia hari ini. Baik. Itu dia. Nanti kita nak berbincang aspek kewangan. Di samping ada seorang lagi sahabat kita, Fadli, akan meninjau situasi di PPV. Untuk apakah gambaran terkini dapat kita laporkan untuk anda. Sebenarnya selepas ini, DMHI. Masih lagi bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini. Hari ini hari Khamis ya.
dan bertemankan kami berdua untuk 1 Julai 2021 dalam siaran Malaysia hari ini. Pastinya Julai kita dah. nak bincangkan. Ada yang mungkin tertanya Julai dah. Julai dah. Sebab waktu kita terhenti seketika hari itu. Betul. Ini berlalu begitu sahaja. Dan mungkin bagi anda yang berada di Kelantan, Terengganu dan Perlis, kalau situasi makin baik, anda boleh masuk ke fasa yang kedua. Di lain masih lagi berjuang, ya, dengan terutama di Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan dengan kes yang agak tinggi. Dan kita akan laporkan bagaimana perkembangan COVID. Tapi hari ini kita juga nak meninjau apakah impak dan perancangan dalam menepani situasi yang tak terduga ini. Betul. Selepas diumumkan bantuan pemulihan merupakan bantuan ke-8 kerajaan dalam fasa kita melalui pandemik ini yang dihulurkan untuk rakyat, dan kali ini memfokuskan kepada 3 perkara utama, iaitu meneruskan bantuan kepada rakyat, prihatin rakyat, dan juga tentang perniagaan, membantu perniagaan. Selain daripada itu, ianya juga akan fokuskan kepada meningkatkan vaksinasi. Jadi 3 fokus utama yang diberikan meliputi kepada golongan yang memerlukan, bukan sahaja B40 tetapi yang terjejas juga M40 T20. Kita akan mendapatkan di samping juga memberi diskaun kepada contohnya macam elektrik kepada sektor-sektor yang memang beroperasi, dan juga kepada insentif sektor yang penting untuk membina. Sebab kita bukan hanya melihat kepada aspek seperti perniagaan ya, tapi juga kepada yang memberikan warna-warni, memberikan sudut lain kepada pelaburan negara, contohnya macam industri kreatif. Betul. Yang perlu juga dibantu sebab ada rantaian atau perangkaian pekerja yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ya, dan pastinya bantuan-bantuan ini yang diberikan, program-program yang disyorkan akan mendapat pandangan daripada beberapa individu. Kali ini kita nak mendapatkan pandangan daripada seorang perunding kewangan, Tuan Samsudin Kadir, yang kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum Tuan Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Kita terus sahaja kepada perbincangan kita mengikut kepada bantuan kali ini yang dihulurkan. Pemulih dilihat memfokuskan kepada 3 perkara utama seperti yang disebutkan tadi. Pastinya menimbulkan pelbagai pandangan. Mungkin sebelum kita nak mengetahui kategori-kategori yang penting, apakah pandangan daripada Tuan Samsudin berkaitan dengan bantuan kali ini? Okey, seperti mana kita tengok ada 2 lah kalau untuk yang utamanya yang terputus ataupun yang berisiko terputus pendapatan, iaitu yang bekerja swasta. Jadi kita dapat lihat ada 2 yang besar, iaitu moratorium dengan air citral. Saya rasa kedua-duanya adalah sangat bermanfaat, terutama kepada pekerja swasta yang kita tengok sepanjang musim COVID ini ada yang dah terputus semua pendapatan. Okey. Yelah, saya pasti mungkin kedengarannya agak mencabar sedikit sekarang ini sebab ada sedikit teknikal, tapi kita harapkan agar dapat perbualan yang kita cuba lakukan sekarang ini bersama dengan Tuan Samsudin. Sekarang ni yang dikabarkan beberapa bantuan lain berbeza. Ia agak kritikal, agak mencabar, mungkin tak dengar. Tuan Samsudin, sekejap ya, kita nak cuba untuk memeriksa apa yang berlaku. Penonton-penonton Malaysia hari ini, kita tadi kalau ada sebarang soalan tentang moratorium, anda boleh laporkan kepada kami di MHI, Facebook MHI 23. Ya. Ya. Okey, kita nak anda saksikan dahulu sedikit sebanyak yang dikongsikan ini berkaitan dengan pemulih. Ayo saksikan. Ini dia pelbagai pakej bantuan dan rangsangan ekonomi 380 bilion yang diberikan. Sedikit sebanyak kita recap semula apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang dilaporkan ia bantuan khas COVID-19, yang ini memberikan bantuan khas COVID-19 di mana miskin tegar mendapat, dan juga ini dia bantuan khas COVID-19 BKC mengikut kepada kategori-kategori yang seperti anda dapat saksikan. Dan jumlahnya 46 bilion merangkumi warga emas dan segalanya, juga untuk bantuan kehilangan pendapatan. Ya, lawan mencari pekerjaan merangkumi 1 juta pekerja kabarnya. Dan kepada ini graduan, lepasan sekolah, pekerja sektor yang terjejas dengan program Janapreneur 125 juta akan dimanfaatkan sepenuhnya. Ya, okey. Tuan Samsudin pun sudah bersedia. Ayo kita sekali lagi mencuba untuk bersama dengan Tuan Samsudin. Bagaimana? Okey semuanya? Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah.
Kita kembali dengan perbincangan kita. Tadi ada katakan dua perkara utama yang kita perlu lihat dalam bantuan pemulih pada kali ini. Cuma sekarang ini kategori-kategori yang terlibat adalah berbeza. Sebelum ini B40 yang ditekankan. Kali ini M40 juga terjejas dilihat dan T20. Bagaimana yang dikatakan ini dapat memberi bantuan kepada mereka untuk cope dengan keadaan yang berlaku sekarang ini? Okey, yang pertama kita dapat lihat sebahagian daripada pekerja swasta dah diberhentikan. Jadi yang diberhentikan memang memberi manfaatlah untuk moratorium, sebab moratorium sekurang-kurangnya dapat memberi ketenangan kepada mereka bahawa rumah mereka tidak akan dilelong ataupun diambil tindakan oleh pihak bank sama ada kereta dia ditarik. Jadi dia ada dapat ketenangan fikiran sekurang-kurangnya selama 6 bulan bermula Julai sampai Disember tahun. Itu yang pertama. Bagi yang mana yang dah terjejas pendapatan, dan kita tahu di sektor swasta terutamanya yang mana yang bekerja di rumah, sebenarnya bukan kalau bekerja di rumah saja baguslah, sebab kita punya kos transport pun jimat dan sebagainya, tapi ada benda juga yang dipotong. Sebagian majikan dia potong sama ada dapat separuh gaji apabila bekerja di rumah ataupun alternate week, minggu ni kerja, minggu depan tak. Jadi mahu tak mahu moratorium tu memberi ketenangan kepada mereka. Sebab kalau gaji separuh memang tak mampulah nak bayar. Sebab panjang apa yang saya tahu, lebih kurang sekitar kalau 30 orang peserta lah mana rakyat yang ada gaji, 27 orang berbelanja lebih pada gaji. Jadi dengan ada moratorium, saya rasa itu satu benda yang terbaik. Dan iCitra pula yang macam iCitra yang diumumkan tu membolehkan rakyat menggunakan sebahagian duit simpanan dia untuk kelangsungan hidup lah, mana terputus terus ataupun yang tak cukup contoh dipotong 50% ataupun dia bekerja, pasangan dia dah tak ada kerja, dia diberhentikan. Jadi dengan ada iCitra 1000 sebulan, insyaAllah dapat mengurangkan sedikit banyak bebanan hidup di waktu pandemik ini. Kita berbalik kepada sentuh sedikit tentang moratorium yang dikatakan tanpa syarat kali ini. Maknanya mereka yang selama ada kredit dengan beberapa kategori pinjaman, mereka akan dapat moratorium 6 bulan. Tapi pembayarannya dilanjutkan oleh pihak bank selama 12 bulan ataupun 24 bulan. Adakah ini melihat kepada kita kena bayar lebih lagi faedah kepada bank? Okey. Dia secara asasnya kalau kita tengok secara mudahnya, contoh kita pinjam duit dengan seseorang 12,000. Dan kita bercadang nak bayar, contoh hari ini kita nak pinjam 12,000 dan kita bercadang nak bayar setiap bulan 1,000 sebulan. Jadi kalau kita bayar hujung bulan ni 30 Julai, 31 Ogos sampai hutang kita akan habis dengan kawan kita pada bulan Jun tahun depan. Tapi apabila masuk 2-3 hari bulan Julai, kita kata kita dah dibuang kerja. So kita minta penangguhan selama 6 bulan. Jadi secara asasnya kalau kita pinjam cash dengan kawan pun yang sepatutnya habis Jun tahun depan dengan bayar 1,000 sebulan pun dia akan extend sampai bulan 12 2022. Maksudnya kalau kita bayar mulai sekarang pinjam 12,000 1,000 sebulan, hutang kita akan habis 30 Jun 2022. Tapi disebabkan kita minta penangguhan ataupun moratorium dengan kawan kita tu, penangguhan bayaran apa semua, so hutang kita daripada bulan Jun memang akan naik sampai bulan 12. Mahu tak mahu dia akan extend sekurang-kurangnya 6 bulan, tapi itu untuk kos ni. Dan keduanya, kalau bank akan panjangkan, dia sebenarnya bergantung kepada jenis pembiayaan kita. Bagi saya dia tak semua sama. Dia bergantung kepada pembiayaan, sebab di luar sana ada pembiayaan dipanggil semi fleksi, fully fleksi, dan semua ini memberi kesan yang berbeza. Contoh paling mudah, bagi saya interest kalau kita ambil yang konvensional tu, atau kalau bagi yang bahagian kita ambil yang Islamic ni, sebenarnya kos untuk moratorium saya tengok tak besar, sebab kadarnya dikira dia tak ada kira compounded. Compounded ni maknanya yang interest ni atas itu tu charge interest lagi tak ada, yang tu tak dibenarkan mungkin. Dan kadar interest tu kalau kita tengok dia kalau rumah dia akan ikut reducing balance. Maksudnya kalau kita ambil rumah yang berharga 1,000 contoh, kalau 5%, kita tahun pertama kena 5,000 interest dia. Ni yang konvensional saya ambil. Kalau tahun kedua, dia tengok baki kita. Kalau hutang tu dah tinggal 90,000, jadi 5% tu darab dengan 90,000. Iaitu dapat 4,500. Sebenarnya kalau untuk housing, bagi saya dia tidak membebankan. Dia yang mungkin naik sikit, yang kena tanggung adalah hutang personal loan. Kredit pinjaman kredit lain. Hutang-hutang macam tu yang membebankan. Hutang rumah, bagi saya, sebab dia moratorium ni untuk memberi kemudahan. Tapi kalau kita tak nak, tapi kalau kita tak semuanya, tak ada interest, tak ada apa, macam kita pinjam duit dengan kawan lah.
Sebab ni kita dengan bank masing-masing keperluan kecuali kita pinjam dengan kerajaan, memang patutnya kerajaan bagi free of interest, tapi ni kita pinjam daripada third party. Bagi saya kemudahan moratorium adalah sesuatu yang bagus. Baik, secara ringkasnya sebab kita tak ada banyak masa ni, untuk iCitra, itu adalah duit kita juga yang kita ingin simpan di waktu tua. Bagaimana pandangan daripada Tuan Samsudin sendiri melibatkan 5,000 yang kita boleh keluarkan maksimum 1,000 sebulan ni? Okey, bagi yang mana yang terkesan memang kena ambil. Memanglah kita fikir itu untuk dunia persaraan, tapi isunya sekarang ni untuk kita hidup dulu sebab kalau kita stres sampai darah tinggi kita naik, BP kita naik dan ada risiko penyakit lain yang akan mendatang, bagi saya memang kalau kita dah terpaksa kita ambil. Maksudnya kalau kita tak boleh nak garanti sampai bulan 12 ni kita ada sumber pendapatan ataupun kita tidak boleh jaminkan kita tak dibuang kerja, bagi saya ambil. Semua ambil tu jangan letak dalam akaun bank, letak dalam akaun lain, pecah terus di beberapa akaun dan ambil jika perlu saja. Dan jika habis je musim COVID ni dan duit tu kita tak guna, kita boleh pulang balik ke dalam kita boleh. Itu dia, sedikit sebanyak beri idea kepada kita kan. Terima kasih banyak-banyak Tuan Samsudin Kadir bersama dengan kami berkongsi buah pandangan, buah fikiran juga berkaitan dengan bantuan pemulih. Terima kasih. Itu dia Tuan Samsudin Kadir, perunding kewangan. Harap-harapnya kita dapat gambarkan apa yang mungkin terbaik untuk kita rancang kewangan kita, keluarga. Yang penting macam tadi Tuan Samsudin Kadir cakapkan, yang penting kita jaga jangan sampai BP naik, apa pun kita tak dapat nak uruskan. Alright. Itu berkaitan dengan bantuan pemulih, moratorium pinjaman dan juga program iCitra yang diumumkan. Pastinya sedikit sebanyak membantu. Hari ini juga kita nak kongsikan pelbagai, antaranya gerobok rezeki PKP yang mana mereka yang terkesan akan diberikan bantuan makanan dan bantuan yang lain-lain juga. Itu dia, kita lihat yang paling kita risaukan misalnya ada satu bangunan yang dulunya mungkin sibuk disebabkan tidak ada operasi. Jadi kepada yang terlibat sebagai penyapu sampah, yang menjaga tandas hinggalah kepada kerani pun ada yang tak kerja, ada yang diberhentikan sebab operasinya berlanjutan. Yang mana operasi PKP ini berterusan, operasi penjagaan tak dapat diteruskan. Jadi kita mengharapkan kita ada banyak inisiatif telah pun dilaksanakan, sukarelawan yang begitu ramai, tetapi mungkin ada yang tak cukup Dalam rumah tu ada belas orang. Sebab ada satu kes saya terima, rumah tu ada 20 orang. Sebab diberhentikan sektor perhotelan terjejas, jadi semua balik ke rumah ibu. Jadi yang ni ada 4 anak ni, 3 anak terpaksa berkumpul di satu tempat. Jadi antara yang dapat dilaksanakan ialah tentang gerobok rezeki PKP, yang mana kalau kita perhatikan hampir di semua masjid sekarang ni dah pun ada food bank ataupun gerobok rezeki, ataupun ada macam-macam nama lah yang diberikan, yang mana yang paling popular orang letakkan beras, bihun, kemudian ikan sardin dan lagi susu rumah, kan? Jadi kita juga harus menyantuni, kena bertanya kepada jiran tetangga, misalnya kata yang ada yang hamil, ada warga emas yang memerlukan makanan tambahan, ada anak yang sedang membesar, sayang kita takut nanti anak tu kelaparan dalam perkara yang amat menyedihkan. Jadikan bersama dengan Encik Arul Karim Mat Asil yang merupakan pengerusi Masjid Al-Akram Datuk Keramat Kuala Lumpur, yang kita panggil sebagai Cikgu Akram lah Cikgu Karim sebenarnya, untuk berkongsi tentang gerobok rezeki ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cikgu berada di Datuk Keramat Saya berada di Masjid Datuk Keramat. Okey, baik. Masjid Al-Akram Datuk Keramat, Okey, jadi macam mana dengan gerobok rezeki yang dilaksanakan? Sambutannya dapat memberikan manfaat kepada qaryah setempat? Terima kasih. Untuk makluman, kita telah mengadakan mesin ATM beras pada 11 Februari 2011. Berikutan dari itu, kita telah menubuhkan pada 12 Februari 2021, awal tahun lepas, nama dia Gerobok Rezeki Masjid Al-Akram, dan telah dirasmikan oleh Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib bin Ismail. Alhamdulillah, sambutan amat menggalakkan dan dapat membantu meringankan beban penerima semasa ataupun musim PKP ini. Untuk makluman, tujuan Gerobok Rezeki Masjid Al-Akram Datuk Keramat ini diwujudkan untuk membantu asnaf karyah masjid, dan yang kedua membantu mereka yang tidak berkemampuan, terutamanya di masa PKP lockdown ini. Seterusnya, insya-Allah dalam
barang-barang yang kita terdapat dalam gerobok rezeki Masjid Al-Akram ini ialah seperti beras, gula, tepung, minyak masak, susu pekat, makanan sejuk beku dan lain-lain. Lebih kurang 16 jenis barangan. Jadual pengambilan barangan gerobok rezeki ini ialah pada setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi hingga 12 tengah hari. Lebih kurang dalam 2 jam setengah lah ke 3 jam. InsyaAllah ya. Lepas tu, dan seterusnya, sumbangan barangan dan wang tunai untuk gerobok rezeki Masjid Al-Akram Datuk Keramat disumbang oleh berbagai NGO, pasar-pasar raya dan para jemaah yang berkemampuan. Dan kami selaku AJK Masjid Al-Akram, istimewanya barangan gerobok rezeki tidak pernah kehabisan. Walaupun pada minggu lepas, iaitu Sabtu dan Ahad, seramai 300 orang datang untuk mendapatkan sumbangan. Baik, Cikgu Karim, kita perhatikan bahawa yang mana bila tidak ada sembahyang Jumaat, biasanya kita ada kutipan wang kan? Tapi bila tak ada sembahyang Jumaat ni, adakah orang masih lagi menderma melalui akaun masjid supaya dapat kita beli dan juga cukupkan segala keperluan, terutama pandemik yang berterusan ini dan juga PKP yang dilanjutkan, Cikgu? Betul Tuan, kita lebih kurang dalam 4 Jumaat tidak ada kutipan Jumaat, memang kita terasa lah. Tapi kita ada caranya. Cara yang pertama ialah kita war-warkan dalam online untuk mereka-mereka yang untuk menerima masukkan direct terus ke tabung masjid. Dan yang kedua, kita ada sediakan 2 tabung masjid di pintu pagar masjid, di depan dan di belakang. Dan insya-Allah kita dapat 4 ke 5 ribu seminggu yang dalam tabung di luar pagar masjid ini. Alhamdulillah. Dan juga kita ada dalam bentuk sewaan. Kalau ikut nama harakan kutipan Jumaat yang kita dapat selalu tu, kita dah 4 kali tak ada dah. Masjid pun amat mencabarlah tentang kewangan ni. Tapi konsep ni yang saya nampak sekarang ni, lagi banyak masjid membantu asnaf atau orang yang memerlukan, lagi banyak masjid akan mendapat sumbangan. Yang kami nampak sekarang ni lah. Itu dia. Kalau ikut kepada visual ni, barisan yang panjang sangat-sangat memberi manfaat. Jadi macam mana menyantuni golongan yang terjejas ini supaya mereka ni tak perlu rasa malu sebab kita dalam situasi yang kita faham ya. Dan ini membuktikan bahawa masjid ini pelbagai fungsi untuk menyantuni masyarakat, bukan hanya tempat ibadah tapi juga sebagai pusat komuniti yang menyantuni semua golongan supaya kita sama-sama dalam satu jemaah semangat persaudaraan yang tinggi. Cikgu macam mana? Inilah harapan kami. Betul lah Tuan. Kami bagi pihak IJK Masjid Al-Akram selalu mengharapkan supaya masjid ni tidak kira susah senang didatangi oleh orang ramai. Alhamdulillah, nampaknya musim PKP ni yang rasa-rasa malu nak datang ambil barangan pun dia terkesan. Dia sanggup datang ramai-ramai. Jadi kami mengadu-adukan kehadiran mereka ni lah. Dan kami kadang-kadang terlalu kesian menengok mereka ni. Minta pampers, minta susu. Jadi kami bantu setakat yang kami mampu lah. Tapi Alhamdulillah kami sentiasa sabar dan bila benda ni kami laksanakan secara berhemah, ramai penyumbang-penyumbang sentiasa memberi sumbangan kepada gerobok rezeki Masjid Al-Akram. InsyaAllah moga-moga terus makmur masjid untuk semua, untuk ummah, dan yang menderma pun dapat terus melipat kali gandakan sebab ada yang rindu datang masjid tak dapat kita patuh kepada arahan. Jadi mereka dapat menyumbang secara dalam talian. Jadi kalau ada yang nak menyumbang boleh terus kepada masjid ataupun melalui akaun masjid ya, Cikgu? Ya, boleh. Cikgu ada simpan ke nombor akaun masjid tu? InsyaAllah sebenarnya kita dah war-warkan dalam hebahan Masjid Akram ataupun di Facebook kita dah hebahkan. Dan itulah sumbangan yang kita terima sekarang ni. Sementara kita tak ada kutipan pada setiap hari Jumaat dan 4 kali Jumaat dah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi kalau ada bertanya gambaran macam mana, samalah seperti apa yang ada di belakang Cikgu Karim tu, ada pelbagai barang keperluan ya. Ya Allah. Yang mereka ni akan, yang berbaris tu akan mencatat maklumat supaya dapat kita rekod segala pergerakan apa yang masuk dan apa yang keluar. Memastikan bahawa pengurusan tu sistematik dan berkesan untuk semua. Ya. Ya, baik. Jadi terima kasih untuk Cikgu. Sama-sama. Ya, Cikgu Abdul Karim Mat Asil, pengerusi Masjid Al-Akram Datuk Keramat Kuala Lumpur.
yang berkongsi bagaimana kita menyatui semua golongan. Tadi ramai baris ya. Betul. Ya, yang mungkin ada ibu tunggalnya, ada fakir miskin, ada asnaf, semuanya disantuni sebaik mungkin. Jangan malu untuk minta bantuan, jangan malu untuk menerima bantuan kerana ini adalah fasa yang kita mencabar untuk semua orang. Untuk setiap orang kan. Jangan sampai kita biarkan keluarga kita, anak, kadang-kadang yang paling penting sekali anak nak membesar sekarang ni kan. Kadang-kadang kita risau tengok itulah nak belikan susu, nak belikan lampin dan sebagainya yang mencabar. Pastinya bil-bil telefon dan sebagainya yang lain. Ada juga beberapa badan NGO sebenarnya yang membantu dari segi mengurangkan bebanan yang bukan dari segi makanan. Maknanya bantuan untuk bayar bil, bantuan untuk menyelesaikan sewa dan sebagainya ada. Cuma kita kena cari di mana salur yang betul dan yang berkemampuan akan menghulurkan bantuan kepada anda semua. Kita berehat sikit nanti nak berbincang isu seni di samping Bersama Fadli telah dengan pun Fadli. bersedia nanti dari PPV Aziata Arena Bukit Jalil untuk melaporkan terkini tentang situasi di sana. Ya, kita rehat seketika, kembali selepas ini. Ya, masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Macam tadi yang kita kabarkan, kita akan bersama dengan rakan tugas kami Fazli yang akan berada di PPV Aziata Arena Bukit Jalil. Yang mana ini dikabarkan satu PPV yang diadakan meliputi ramai, besar kapasitinya dan juga kemudahan-kemudahan termasuklah mereka yang OKU. Ada kemudahan yang disediakan di sana untuk memudahkan lagi urusan mereka untuk mendapatkan vaksin. Anda akan disantuni. Bisa kata semalam seorang teman saya lah yang mana dia jarang kemas kini Masjid Sejahtera. Tiba-tiba saja buat hari itu. Tergerak. Rupanya dalam pagi tu dia punya tu. Jadi dia dah petang kan, tapi dia sempat lagi. Dia sampai pun terus masuk dan anda akan disantuni dan dipermudahkan urusan anda, insya-Allah. Ya, sistem diperbaiki, ditambah baik lagi dan kabarnya di Aziata Arena Bukit Jalil ini akan menempatkan ramai lagi yang dapat peluang untuk divaksinasi. Jadi itu juga adalah merupakan yang paling dituntut kita berada di Selangor ni untuk mempercepatkan lagi proses vaksinasi. Sebab kita ingin mencipta imuniti kelompok ataupun herd immunity dapat membantu mengurangkan virus ini. Jadi Fadli telah pun bersedia untuk laporannya. Silakan. Okey, baik, terima kasih Petri dan Anem di studio. Baiklah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Fazli Fuad. Hari ini berada di PPV ataupun Pusat Pemberian Vaksin di Aziata Arena Bukit Jalil. Dan ini dia saya nak bawakan kepada anda semua gambaran situasi sebenar sekitar pukul 8.43 minit pagi. Inilah dia keadaan sebenar. Kerana apa? Kerana mereka yang berada dekat sini, mereka dah pun mendapat janji temu seawal jam 8.30 pagi. Okey, jadi mereka dah pun beratur untuk mereka menjalankan proses vaksinasi. Sebelum saya bercakap panjang, izinkan saya untuk memperkatakan sedikitlah tentang Aziata Arena ini. Nama untuk Aziata Arena ini telah pun dijenamkan semula pada tahun 2017. Dahulunya dikenali sebagai Stadium Putra Bukit Jalil. Jadi di sinilah sebenarnya dijalankan upacara-upacara acara yang berprestij. Contohnya seperti AJL kalau anda masih ingat. Tetapi untuk kali ini ianya telah pun ditukar menjadi PPV pada 7 Jun 2021. Jadi untuk anda semua bahawa dekat sini mereka menyasarkan 4,000 dos dalam masa satu hari. Itu yang mereka achieve ataupun yang mereka idamkan. Jadi saya nak tanyalah juga kejap lagi, adakah mereka benar-benar dah pun mendapat capaian ataupun sasaran tersebut. Baik, bersama dengan saya di belakang ini antara orang kuatlah yang bertugas umur sebelahnya untuk menjaga kawasan di PPV ini. Inilah tuan rumah. Apa-apa pun kena tanya tuan rumah juga dulu. Assalamualaikum. Okey, jadi kita terus saja yang bersama dengan Dr. Muhammad Fadli, pengurus PPV di sini. Baik, Doktor. Mungkin sebagai permulaan, Doktor boleh kongsikan sikitlah latar belakang berkaitan dengan PPV Aziata Arena ini, Doktor. PPV Aziata Arena ini mula beroperasi sejak 7 Jun 2021 yang digabungkan daripada PPV Kompleks Sukan Muhibah dan juga Desa Tasik. PPV ini diuruskan oleh pelbagai agensi kesihatan dan juga bukan kesihatan seperti Pejabat Kesihatan Ceras, Pejabat Kesihatan Lembah Pantai dan juga pelbagai agensi lain seperti ATM, PDRM, KBS dan lain-lain. Okey, itulah sebagai kata orang tu permulaannya. Okey, ramai di antara kita kadang-kadang, Doktor, nak tahulah dari segi pemberian dos vaksin ni. Okey, tadi pun saya dah sebut dengan tadi untuk sasaran di sini 4,000 dos. Okey, jadi untuk waktu setakat dah lebih kurang dah dekat sebulan ni, adakah dah mencapai sasaran 4,000 dos sehari itu, Doktor? Setakat ini sasaran paling tinggi kita pernah buat adalah sebanyak 3,000 dos sehari. Namun pada hari ini kita buat lebih kurang dalam 2,000 dos sehari hari ini.
Okey. Baik, untuk bercakap tentang 2002 apa semua tu, saya difahamkan juga bahawa ini adalah salah satu inisiatif yang dijalankan daripada pihak PPV Aziata Arena ini, kerana doktor kata di sinilah untuk kita tunjukkan untuk daily progress PPV Aziata. Mungkin doktor boleh kongsikan statistik ini. Ini adalah merupakan Google Sheet yang telah di-develop oleh saya punya tim. Kita ada lebih kurang total appointment sebanyak 1,990 orang dan sekarang ini telah ada 85 orang yang telah hadir. So dari sini kita boleh tengok ada 1,900 orang yang belum hadir lah. Dan di sini ada yang telah complete vaccination adalah sebanyak 44 orang. So kita akan tengok ini adalah flow kita daripada masuk sehinggalah disuntik dan sehinggalah keluar di sini. Okey, jadi kepada anda yang mungkin yalah kadang-kadang macam kita nak tahu kan statistik, boleh lihat dekat sini saja. Untuk hari ini mereka untuk appointment ada 1996. Jadi belum ada lagi yang buat total cancel apa semua, belum lagi semua. Okey, kita kena tunggu petang nanti. Baik, di sini bukan saja kita bersama dengan Dr. Fadli, jadi kita terus saja bersama dengan Dr. Lavinia, anak perempuan Murugan yang mana juga antara tulang belakang jugalah untuk PPV di sini. Baik doktor, kita lihat di belakang ini merupakan stesen yang penting juga untuk kita nak buat proses vaksinasi ini. Ianya dinamakan sebagai kaunseling dan persetujuan. Mungkin doktor boleh kongsikan pengisiannya. Okay, so stesen 3 ni ialah counselling and consent. Tujuan stesen ni distartkan adalah untuk menilai kesesuaian pasien untuk menerima vaksin. Kita akan assess patient punya past medical history, current medical status, history of allergy, adakah patient pregnant, adakah patient breastfeeding. Selepas kita assess itu semua, kita akan tengok adakah patient boleh menerima vaksin. Tujuan kita adakan stesen ni untuk mengelakkan AEFI, Adverse Effect Following Immunisation, iaitu severe allergy selepas immunisation. So, kalau kita rasa patient sesuai, kita akan proceed dengan vaccination. Kalau kita rasa patient ada uncontrolled medical condition, severe allergy, immunocompromised, bleeding tendency, nama patient dan details patient akan dihantar ke hospital untuk patient menerima vaksin di hospital setting. Itu yang perlu anda tahu, sebab mungkin ada di antara kita yang datang dekat sini, mungkin kita tahu bahawa datang dekat sini bawa kad pengenalan dan sudah pasti bawa pen kan, dan juga untuk anda tunjukkan aplikasi MySejahtera. Tapi apa yang paling penting untuk anda semua, khususnya untuk ibu-ibu yang mengandung, jangan lupa untuk anda membawa buku pink tu kan, untuk doktor-doktor kat sini memeriksalah status anda. Okey, baik, terima kasih Dr. Lavinia. Kita nak bersama sekali lagi dengan Dr. Fadli. Okey, saya rasa soalan ini saya rasa ramai yang mungkin mewakili mereka semua lah kot kan, sebab ada di antara mereka yang mengatakan bahawa andai kata lebihan dos. Contohnya kat sini kita lihat 1996 dos kan. Contohnya yang tidak datang mungkin 6 orang lah, contoh 6 orang. Jadi kita ada lebihan 6 dos di sini. Jadi 6 dos itu adakah ianya perlu digunakan segera dengan memanggil mungkin ada di antara kita yang terdekat dekat sini ke, ataupun bagaimana untuk kita nak membuat lebihan dos itu doktor? Lebihan dos itu tidak akan dibuang. Ia akan diberikan kepada orang-orang yang masih belum menerima suntikan vaksin. Contohnya kepada pengiring-pengiring yang hadir pada saat akhir ataupun kepada petugas-petugas sukarelawan yang ada yang bertugas di PPV Aziata Arena. Okey, itulah dia kan. Sebab kita tak maulah mungkin lebihan-lebihan dos ni ada di antara kita yang mungkin tersangguplah kata orang tu beratur untuk mendapatkan lebihan dos itu. Jadi ianya diberikan keutamaan untuk pengiring sahaja kan. Okey, baik doktor. Kalau kita perhatikan dekat sini, kalau saya lihatlah pagi ni keadaan memang sangat-sangat cantik, suasana yang tenang. Tetapi di sebalik ketenangan ini, mungkin doktor boleh kongsikan ada mungkin cabaran-cabaran lain yang doktor lihat sepanjang proses vaksinasi dijalankan di PPV Aziata Arena ini. Setakat ini tidak ada apa-apa cabaran besar lah telah kita hadapi. Saya mahu ingatkan kepada semua penerima vaksin akan membawa semua rekod-rekod perubatan ataupun buku pink dan juga ubat-ubatan lah, agar ia memudahkan pihak kita untuk membuat penilaian. Ya, itulah dia. Anda kena ingat apa pesanan doktor. Baik, terima kasih Dr. Fadli dan juga Dr. Laviana. Okey, baik. Kita nak pas mula ke Fatri dan juga Anem. Sebentar lagi kita akan bawakan lagi pengisian menarik yang ada di PPV Aziata Arena ini. Kita kembali ke studio. Hanya kau yang mendengar segala keluhanku.
Segunung kata-kata tak mampu untuk gambarkan betapa aku menyayangimu. Berulang aku khianati bahagia yang telah kau beri, sehingga ku pun merasai ku tak layak untuk cinta ini seumur hidupku. Tak sedar ku merayu mengharapkan kasihmu. Segunung kata-kata tak mampu untuk gambarkan betapa aku menyayangimu. Berulang aku khianati bahagia yang telah kau beri, sehingga ku pun merasai ku tak layak untuk cinta ini seumur hidupku. Dengarlah hati berbisikan, malam bersulamkan tangisan, menantikan cahayamu melewati wajahku. Berulang aku khianati bahagia yang telah kau beri, sehingga ku pun merasai ku tak layak untuk cinta ini. Bahagia yang telah kau beri, sehingga ku pun merasai ku tak layak untuk cinta ini seumur hidupku. Ya, persembahan dari Isha Riana bertajuk Bisik Hati. Pencaturan terbaru, single yang terbaru. Kalau mungkin kita perasan Isha Riana ni dia sangat aktif berlakon kan, impak dia dalam lakonan pun kita tahu dia berada di situ memberikan impak yang cukup baik sekali. Kali ini beliau kembali aktif untuk menyanyi. Ayo kita bersama. Okey, dan kebetulan peminatnya pun ada di sini. Ada. Khairil Kita ada minat sangat, jurukamera Isha kita minat betul tadi. Masa tengok macam Okey, tu. apa khabar Isha? Kita dapat share dalam panggilan video. Okey. Ya, baik. Alhamdulillah. Isha, sekarang ni lokasi ni di Ceras ya? Ya, di Ceras. Isha orang mana sebenarnya? Isha sebenarnya orang Pahang. Oh, orang Pahang. Saya ingat orang Sabah. Betul lah. Ada raut-raut muka orang Sabah. Yalah, mungkin warna kulitnya kan. Okey, Isha, macam mana dengan single terbaru Bisik Hati yang pastinya menjadi sesuatu yang berbeza dari sudut pandangan anda sebagai penyanyi pula kan? So far Alhamdulillah kita launching lagu tu pada 6 Jun baru ni. So sekarang ni Isha bersyukur sangat sebab viewers dah sampai 10K. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebab kalau ikutkan lama juga tak dengar Isha menyanyi
biasa berlakon, betul tak? Betul. Okey. Agak lama lah sebenarnya sebab Isha mula kerjaya menyanyi pun daripada 2014. Jadi masuk reality program 2016, keluar terus berlakon sampai sekarang. Kan? Kira penerimaan selepas kembali aktif menyanyi ni daripada peminat-peminat yang sebelum ini mengenali Isha melalui lakonan Isha kan? Ya, sebenarnya ada setengah yang memang tahu Isha memang dah menyanyi. Ada setengah lagi yang cuma tahu Isha berlakon. Jadi diorang agak terkejut lah macam boleh nyanyi? Macam tu. So inilah dia mungkin satu macam single yang Isha buat ni adalah untuk Isha tunjukkan kepada diorang yang asalnya Isha memang menyanyi sebelum berlakon. Itu dia. Isha rasa apa yang diperlukan sebab zaman yang begitu kompetitif ni kan? Isha rasa perlukan lebih gosip panas ke? Perlukan kontroversi ke untuk memanaskan nama Isyariana? Macam mana? Sebab sekarang ni sangat ramai ya. Awas ya pakcik. Okey. Strategi Isha lah ya. Okey, bagi Isha tak perlukan agaknya gosip-gosip panas tu semua. Jadi apa yang Isha buat, cuma Isha usaha untuk perbaiki bakat yang Tuhan bagi untuk dekat Isha. Jadi hari makin hari memang Isha akan perbaiki diri Isha yang mana yang boleh Isha buatlah sebaik mungkin. Saya tak tahulah kenapa statement yang saya jumpa ni Isha masih lagi belum bertemu jodoh. Saya jumpa banyak-banyak saya scroll ni. Artikel lah. Itu artikel yang saya jumpa. Bolehlah kongsikan sikit kan. Mesti ramai yang tertanya siapa bersama dengan Isha. Isha dah dijodoh ke? Dah dia yang pilih ke? Macam tu kan? Okey, buat masa sekarang ni Isha memang masih belum berpunya sebab mungkin Isha terlalu fokus dengan kerjaya Isha. Sebab Isha aktif sangat dalam kerjaya. Jadi Isha belum sempat lagi atau belum jumpa lagi orang yang sebetulnya untuk Isha. Juru kamera kita tepuk tangan kat sini. Bila dengar masih lagi belum berpunya. Okey. Isha berlakon Warkah dulu kan? Apa dia? Ada berlakon Warkah? filem. Betul. Filem Isha terlibat dengan cerita Warkah daripada OP Global. Okay. So cerita tu Isha digandingkan dengan Abang Namron dengan Syazwan Zulkifli. Itulah dia berbakat menyaksikan filem berkenaan. Okey. Jadi kalau berlakon pula apa watak yang jadi impian Isha? Kalau berlakon watak impian Isha salah satunya adalah Isha nak bawa watak fighter ataupun watak yang psycho, perempuan psycho. Okey. Setakat ini macam mana? Macam sekarang ni kita tahu kan keadaan yang pastinya susah lah kan, tak dapat nak meneruskan gambaran dan sebagainya. Aktiviti Isha sendiri yang berada di rumah, selain daripada kita tengok juga ada buat cover lagu, kan, aktiviti-aktiviti lain yang sering kali dilakukan sekarang ni? Itulah sebenarnya bila dah lama tak syuting ni, hampir 2 bulan tak syuting, so rasa macam stuck juga sebab kita dah biasa kan kerja berlakon apa benda semua, tapi so far apa yang Isha manfaatkan masa yang ada dekat rumah ni, Isha memang betul-betul buat Isha memang me time. Isha buat Isha masak, ada yang Isha buat menghafal contohnya macam surah-surah yang kita tak boleh hafal sebelum ni. Itulah yang Isha buat. Apa surah pilihan Isha Riana? Surah favorite. Sekarang tengah apa surah apa? Surah favorite surah apa? Surah yang Isha dapat surah Al-Mulk dengan Kahfi. Alhamdulillah. Waktu yang terbaik sekali untuk kita gunakan kan. Tahniah. Okey, kita ada ujian ayat Al-Mulk ya. Sambungkan. Alamak, jangan. Kita gurau je. Gurau je. Kita pun tak hafal lagi. Okey, jadi semoga terisi. Jadi Isha tak berniaga ke? Jual apa-apa ke? Tak ada Itulah, sebelum ni macam PKP tahun lepas, Isha adalah juga buat a few kuih ke apa. Tapi tahun ni macam betul-betul me time. Betul-betul macam tak apalah, kali ni kita just duduk dan muhasabah diri je lah. Tak buat apa-apa. Okey, sebagai kalau disambungkan lagi, mungkin Isha akan berniaga lah. Okey, anak jati Pahang kan. Jadi apa mungkin menu kegemaran Isha Riana? Menu kegemaran ni banyak. Isha suka makan. Pahang sedap. Salah satunya patin tempoyak yang Mama Isha masak.
of course. Okey. Kalau sambal hitam ke ada? Suka? Sambal hitam pun suka tapi kena betul-betul pedas. Kalau tak pedas, tak boleh makan. Dia macam tak jadi sangat kan sebab dia ada belimbing buluh tu kan. Okey, terima kasih banyak-banyak Isha. Mungkin yang terakhir nak sampaikan kepada peminat-peminat Isha sendiri yang selama ini menyokong Isha, silakan. Okey, kepada semua peminat Isha dan penonton TV3, Isha harapkan korang semua dapat terima lagu Bisik Hati ni. InsyaAllah akan berada di semua digital platform akan datang pada 2 hari bulan 7, insyaAllah. So, teruskan support Isha dan Isha harap korang semua enjoy dengan lagu Bisik Hati. Okey, terima kasih Isha Riana. Okey, terima kasih Abang Fitri dan Akak Anik Izzati. Adik. Oh my god. Adik ke? Terima kasih Isha. Assalamualaikum. Okey, terima kasih TV3. Waalaikumsalam. Okey, Itu dia Isha Riana. Teringinlah pula sambal hitam pagi-pagi ni. Betul. Dari tempoyak patin kan. Dekat mana lagi kalau bukan kat lubuknya di Pahang? Ada orang Pahang ke dekat-dekat rumah? Ha? Boleh bagi? Tak ada. Itulah. Okey, itu dia yang kita kongsi pada hari ini. Itu dah. Itu. Ada orang Pahang. Penerbit kita Hakimah. Dia apa? Orang Pekan. Ingatkan apa? Dia macam buat saya nervous. Dia tunjuk saya macam itu kan. Sebab dia menjual ni martabak mengkasap tu. Okey. Okey, tak apa, kita jangan hiraukan Petri ini. Dia memang penuh dengan kejutan. Kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini bersama dengan kami. Malaysia hari ini. Malaysia hari ini 9.03 pagi. Bagi mereka yang baru je dah sempat saksikan kami kan, macam-macam kita kongsikan sebenarnya tadi. Tapi kali ini kita nak kongsikan pula statistik COVID-19. Seperti biasa, saban hari kita akan kongsikan untuk renungan kita bersama. Ayo sama-sama kita saksikan 6,276 kes baru. Itu dia, saya jangkakan angka yang masih lagi 4,000, tengok 6,000 juga ya. Ya. Okey, dengan kes sembuh 4,929 dan kematian juga tinggi 62 kes dilaporkan setakat Cuma ini. kalau kita tengok jumlah kes aktif, anda dapat saksikan penurunan dari masa ke masa. Kini 64,129. Statistik yang dikabarkan 10% juga penurunan dari segi jumlah kes aktif selepas program imunisasi kebangsaan dijalankan dan juga PKP dijalankan. Baiklah, secara keseluruhannya jumlah kematian mencatatkan 5,170 kes. Itu dia. Dan perlis sebelum ini kosong kes tapi nampaknya bertambah 5. Dan ini pecahan terperinci dilaporkan, termasuklah pecahan umur dan jantina. Okey. Dan tiada kes kematian dilaporkan di Terengganu, Putrajaya, Pulau Pinang. Dan kita tak ada kematian dilaporkan negeri berkenaan. Dan kita saksikan juga tahun yang mereka yang meninggal dunia disebabkan COVID-19, ada yang bawah 21 tahun juga. Baik, itu dia statistik COVID-19 yang kita akan kongsikan hari ke hari tanpa jemu untuk kita renungkan, untuk kita muhasabah diri kerana nombor semakin masih lagi membimbangkan. Itu yang paling penting sekali. Baik, paparan di akhbar di Berita Harian. Berita Harian halaman hadapan sekali dan juga muka surat 19. Depan sekali, Cikgu Murni tawar makanan percuma untuk golongan terjejas. Di atas juga ada persidangan parlimen perlu diadakan sebelum 1 Ogos. Ini seperti mana yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tapi yang kita nak kongsikan pilihan penerbit, Cikgu Murni tawar makanan percuma untuk golongan terjejas. Macam-macam makanan yang ada di hadapan di atas meja. Jadi ini adalah dikatakan bekalan food bank yang disediakan di hadapan rumahnya di Taman Indra Mahkota Kuantan bagi membantu mengurangkan beban keluarga berhampiran kediamannya yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Jadi pelbagai keperluan, ada makanan asas, tepung, gula, telur, minyak masak, kicap juga disediakan percuma dan dibuka mulai 8 pagi hinggalah jam 7 setiap hari.
Alhamdulillah, semoga murah rezeki. Kita ucapkan kepada Cikgu Murni. Inisiatif yang amat baik sekali dilakukan. Kadang-kadang kan kalau nak cari mereka yang susah nak sampaikan dari rumah ke rumah tu agak sukar. Jadi bila ada food bank yang ada dekat kawasan tu, Taman Indra Mahkota Kuantan. Terima kasih Cikgu Murni. Semoga dipermudahkan urusannya. Okey, itu berkaitan dengan berita harian. Okey, di Metro 8 juta dos telah pun disuntik setakat ini dalam usaha untuk mencipta komuniti berkelompok, dan 2 juta dos tiba, dan 87% berusia lebih 50 tahun. Jadi ini penting sebab ada mungkin dalam kategori yang sakit kronik, ada warga emas yang mungkin dalam golongan berisiko diberikan keutamaan. Selain juga kita dimaklumkan bahawa ada pelajar di kata 5, kata 6 yang akan diberikan keutamaan sebab mereka ini bakal mengambil peperiksaan. Yang lain dan nantilah tarikh anda. Inami Izzati dah dapat? Yang sedihnya belum lagi, tapi tak apa. Saya suka sebab ramai kawan-kawan saya dah ada. Kita rasa selamatlah juga. Menunggulah, dalam arti kata lain menunggu saja bila tibanya masa kita. Ya, moga-moga ada rezeki untuk ibu. Awak ujung bulan ni ya? Ujung bulan ni. Sebab hari tu kan saya minta tekan je ketika peperangan untuk dapatkan slot tu. Oh, dapat? Dapat. Okey, dapat. Betul dapat. Okey. Dikatakan juga kan kalau ada yang dapat AstraZeneca untuk dos pertama, mungkin dos kedua akan dapat yang berbeza. Cuma kajian itu masih lagi dilakukan, akan diumumkan tak lama lagi. Kerana jangka masa kalau nak tunggu AstraZeneca juga lama. Jadi dia nak cepatkan dengan mendapat second dose itu suntikan yang berbeza. Kita menunggu keputusannya. Okey, dan di buka hadapan NST, saya kira ramai sangat peminat England kan, yang mahukan England muncul juara kali pertama Euro 2020, dan tetapi saya sebagai peminat pasukan underdog tidak mahu England menang. Ukraine? Tak Ukraine. Maksud saya di final nanti. Tapi tanpa England saya rasa tak berseri lah. Betul. Sebab kejohanan sebab peminatnya terlalu ramai. Betul. Jadi saya jangkakan England akan bertemu dengan Belgium di final. Tapi kita saksikan dahulu. Saya tertarik dengan Itali pada kali ini apabila 31 perlawanan. Tapi tak apa, kita nantikan perlawanan apa yang mencipta sejarah kali ini dalam Piala Euro 2020 yang penuh dengan sejarah. Sepatutnya dilakukan pada tahun lalu, dilakukan tahun ini. Pastinya ini satu yang akan dinanti-nantikan. Sebab England kalau ikut kejuaraan besar kan, kali terakhir pun 1966. Piala Dunia. Jadi apakah mereka akan mencipta kejutan, menghapus semua banyak sekali detik-detik pilu lah. Nak gapai kemenangan di peringkat antarabangsa tu susah bagi England. Tapi kali ini nampaknya dengan pemain-pemain baru kan. Kali ini barisan pemain baru yang menempatkan England kepada tahap sekarang ini. Okey, all the best untuk semua pasukan yang akan berlangsung pada hari Sabtu dan juga Ahad ini untuk suku akhir. Okey, kita kembali dengan rakan tugas kita, Fetri Fazli yang akan berada di PPV Axiata Arena Bukit Jalil. Ada lagi perkembangan terkini yang nak dikongsikan? Terus saja kita bersama dengan Fazli. Okey, terima kasih Anem dan Fetri. Sekali lagi anda bersama dengan saya, Fazli Fuad, di PPV ataupun Pusat Pemberian Vaksin Axiata Arena di Bukit Jalil. Kalau tadi saya berada di stesen 3 untuk kaunseling ya, dan juga untuk anda bersetuju anda menerima vaksin pada hari ini. Dan sekarang ini saya berada di stesen yang terakhir iaitu stesen 5, iaitu pemerhatian dan juga untuk anda mengetahui tarikh janji temu. Okey, saya harapkan anda semua dapat memeriksa di aplikasi MySejahtera anda. Kerana apa? Kerana di Bukit Jalil ini terdapat 2 PPV. Satu di Stadium Nasional Bukit Jalil dan tumpuan di sana diberikan untuk fasa yang ketiga. Mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Sebab apa? Sebab ialah sana kan golongan muda senanglah nak naik tangga, turun tangga dan sebagainya. Tetapi di PPV Axiata Arena ini tumpuan diberikan kepada golongan OKU, golongan komorbid, golongan warga emas dan juga mereka yang berkeperluan kerusi roda. Seperti mana yang anda dapat saksikan di bahagian kanan dan juga di kiri saya sekarang ini. Golongan-golongan warga emas yang telah pun mendapat suntikan, dan dari segi pemerhatian saya, alhamdulillah mereka memang tak ada simptom untuk waktu sekarang ini. Kejap lagi saya nak bertanyakan kepada salah seorang pegawai perubatan, nak tanyalah mungkin yalah kadang-kadang kita ni simptom memang tak nampak dekat sini. Kita risaukan simptom-simptom itu akan berlaku di rumah. Jadi kita nak tanya kejap lagi kan, apakah mungkin kita boleh lakukan ketika kita berada di rumah. Baik, untuk mengetahui anda bahawa di PPV ini saya rasa banyak kelebihan untuk golongan OKU ini. Dari segi laluan yang luas, lepas tu mereka menyediakan 150 kerusi roda secara percuma untuk anda semua, dan juga untuk anda yang nak datang ke PPV Axiata Arena ini, mereka menyediakan kemudahan
ataupun transport di sekitar PPV ini. Kawasan parkir yang luas. Contohnya kalau anda yang nak datang kat sini tanpa menggunakan kereta, anda boleh menggunakan LRT ataupun anda boleh menggunakan bas yang terdapat dekat sini. Jadi pelbagai kemudahan untuk anda yang nak datang ke Axiata Arena ini. Okey, dan kita terus saja ingin bersama dengan salah seorang ataupun dua orang sebenarnya pegawai perubatan yang ada dekat sini untuk kita nak bercakaplah tentang stesen 5 ini, iaitu pemerhatian. Okey, kita terus saja ingin bersama dengan dua orang pegawai ini. Kita terus saja bersama. Boleh saya duduk tengah-tengah? Okey. Kita bersama dengan Encik Muhammad Azrul bin Selamat, penolong pegawai perubatan. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Okey, jadi inilah dia. Tadi saya dah wawarkan kepada penonton. Kan mungkin ada di antara kita yang macam yalah apabila datang sini mungkin tak ada simptom dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan juga tentang stesen 5 ini untuk pemerhatian ini. Apa yang boleh digambarkan? Okey, di stesen 5 ini di ruang pemerhatian, penolong pegawai perubatan ditugaskan untuk mengesan secara aktif kesan sampingan yang mungkin berlaku kepada penerima vaksin dalam tempoh 15 hingga 30 minit. Jika mereka mempunyai kesan sampingan, mereka perlu mengangkat tangan dan petugas kami akan memberikan bantuan segeralah. Okey, penolong pegawai perubatan bertanggungjawab untuk mengirim mereka ke ruangan sick bay, di mana di sana ada satu tim perubatan yang terdiri daripada pakar perubatan, pegawai perubatan dan juga penolong pegawai perubatan yang sentiasa bersedia untuk memberikan rawatan kepada mereka. Tim perubatan ini juga bertanggungjawab untuk menilai keadaan mereka sama ada mereka perlu untuk dirujuk ke hospital ataupun tidak. Okey, terdapat 2 buah ambulans yang sentiasa bersedia daripada Bomber dan juga Institut Sukan Negara ISN yang bertanggungjawab untuk merujuk mereka ke hospital. Okey, saya fahamkan PPV ini telah pun dibuka pada tanggal 7 Jun. Jadi lebih kurang dalam sebulan ini dalam pemerhatian Encik Azrul sendiri. Adakah terdapat di antara mereka yang telah pun mendapat sertifikat vaksin ini, mereka yang dah ada simptom-simptom awal dekat sini? Mungkin boleh kongsikan. Mungkin yalah, kadang dalam masa 1 bulan ni kadang kita ada kes, ada tak ada kes kan, ikutlah kan hari-harinya. Jadi ada pengalaman sendiri bagaimana? Betul tu. That's why saya cakap tadi kita punya tim akan sentiasa mengesan secara aktif dan saya lihat dalam masa sebulan ini memang setiap hari akan ada kesan sampingan. Sebabnya respon daripada orang ramai ataupun daripada penerima vaksin adalah berbeza-beza. Okey, antara simptom-simptomnya, apa yang saya tahu apabila lepas dapat suntikan ni banyaklah simptom-simptomnya. Tapi majoriti di antara kita yang cakap pening-pening lah, nak demam lah. Kadang belum sampai rumah lagi kat dalam kereta pun dah rasa pening kan. Mungkin boleh kongsikan yalah antara simptom-simptomnya. Okey, dalam masa sebulan ni kebanyakannya kita terima simptom-simptom yang terlibat adalah seperti pening kepala, rasa mual, nak muntah dan juga kebanyakannya adalah sakit kepala lah. Itu saja. Ya, itu. Okey, kalau anda pening kepala apa semua, saya tahu anda dah tahu dah ambil paracetamol, tetapi saya nak tahu dengan lebih jelas lagi dengan orang yang pakar. Kadang-kadang kita takutlah kan, kita ambil salah ubat ke apa kan. Okey, jadi kita terus saja bersama dengan Puan Hamizah, pegawai farmasi kesihatan. Okey, baik Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan, kalau mereka dah ambil vaksin, dah ada pening dan sebagainya, kadang simptom-simptom ini tidak berlaku di sini. Sebab kita tahu bahawa untuk pemerhatian ini, stesen ini diberikan selama 15 minit ke 30 minit. 15 hingga 30 minit kan. Kadang ada orang tu antibodinya kuat mungkin, dekat rumah baru rasa pening dan sebagainya. Jadi apa yang mereka harus lakukan ketika berada kat rumah? Kita tahu kalau misalkan kata pening tu tak apa lagi, kita takut ada simptom-simptom yang teruk. Apa yang mereka harus lakukan? Ni Puan. Okey, betul sangat tu. Sebenarnya walaupun selepas pemerhatian 15 hingga 30 minit, penerima vaksin masih bolehlah mendapat kesan sampingan selepas itu. Mungkin waktu kat rumah lah. Okey, kalau sebelum penerima vaksin berpulang, kita akan bagi tahu dulu kepada mereka sebenarnya apa tu AEFI lah. Okey, AEFI ni adalah adverse event following immunization ataupun apa jua kesan sampingan yang diperolehi selepas menerima vaksin. Macam Cik Azrul cakap tadilah, contoh-contoh dia demam, sakit kepala, mungkin pening ataupun mungkin mual-mual nak muntah lah. Okey, itu kita klasifikasikan sebagai AEFI ringan lah. Okey. Untuk mereka yang dah pulang dan kita tengok dulu apa dia punya kesan sampingan yang dia dapat lah. Okay, contoh kalau dekat rumah dia mungkin dapat pening kepala, demam ataupun
mungkin sakit dekat tapak suntikan, kita akan kita akan nasihatkan mereka untuk ambil dulu paracetamol. Macam Cik cakap tadi lah, memang ambil paracetamol untuk kurangkan simptom tu terlebih dahulu. Okey, namun begitu sekiranya simptom tadi berlarutan ataupun mungkin simptom-simptom yang bukan ringan, contohnya mungkin dia ada denyutan jantung dia cepat, ataupun susah nak bernafas, ataupun mungkin ruam di satu badan, kita nasihatkan untuk terus pergi mendapatkan rawatan kecemasan di mana-mana fasiliti kesihatan yang berdekatan lah. Okey, untuk pelaporan, sekiranya mereka dapat yang ringan macam tadi tu, yang demam, sakit kepala tu semua, kita nasihatkan mereka untuk terus laporkan dalam aplikasi MySejahtera. Namun sekiranya yang tak ada dalam aplikasi MySejahtera, sekiranya mereka dirawat di fasiliti kesihatan, anggota kesihatan akan membantu mereka membuat pelaporan tersebut lah. Okey. Okey tu ya. Itu sahaja. Okey, baik, itulah dia apa yang puan katakan tadi memang benar. Ada di antara kita yang mungkin ada simptom kan. Jadi mereka mungkin tidak melakukan laporan di aplikasi MySejahtera. Jadi diharapkan anda semua kalau ada simptom dan sebagainya, buatlah pelaporan di aplikasi MySejahtera. Baik, terima kasih diucapkan kepada kita terus saja kita ucapkan terima kasihlah kepada dua orang pegawai perubatan yang ada dekat sini. Jadi kita terus saja ingin berada di depan. Terima kasih ya. Okey, baik, untuk anda bahawa di PPB Axiata Arena ini mereka menyediakan calm room. Kan, kepada anda semua yang mungkin rasa macam yalah, kadang ada di antara kita yang macam takut jarum, mungkin rasa macam ada satu perasaan apabila nak kena suntik tu takut dan sebagainya, mereka dekat sini ada calm room tau, untuk anda nak menenangkan diri anda sebelum anda disuntik. Dengan ceritanya boleh suntik kat dalam tu juga kan. Okey, dekat sini juga kita bersama dengan antara frontliner juga yang ada dekat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, siapa namanya ni? Al-Ba'atul Ridwan. Wow, sedap namanya. Al-Ba'atun. Nak panggil apa ni? Panggil Al je. Okey, Al. Okey, Al. Okey, mungkin Al boleh kongsikan apa tindakan yang Al boleh buat di sini, Al? Okey, dekat sini kita buat untuk pemerhatian lah. Yeah. Okey, dekat sini kita akan bagi urusan temu janji apa semua. And then kita just bagi simptom-simptom selepas injection lah. Okey, sebagai contoh demam ataupun sakit badan, kita just bagi suruh diorang ambil Panadol lah 2 biji. And then kalau macam kes-kes yang teruk, macam contoh sesak nafas ataupun jantung ada masalah, kita just advise diorang suruh pergi ke hospital ataupun klinik yang berdekatan lah. Itu dia. Ya, itulah dia. Saya rasa ramai dah pun memberikan penerangan berkaitan dengan kesan-kesan sampingannya dan apa yang anda harus lakukan kan kalau anda ada simptom tersebut. Baik, terima kasih Al. Okey, selamat tugas. Okey, handsome, kacak berkaya. Okey, kita dah bersama dengan, yalah, kalau anda keluar ni, anda kena berjumpa dengan abang ni dulu. Okey, Assalamualaikum. Salam ya. Okey, siapa namanya ni? Saya Zaslan, pejabat awam. Okey, Cik Zaflan. Okey, Cik Zaflan. Okey, ni macam mana ni? Kiranya macam kalau nak keluar ni, apa prosesnya? Kalau semua vaksiner ataupun orang awam telah menerima suntikan, mereka akan berehat di sana dan bila untuk keluar, saya akan pastikan mereka mengikut SOP di mana topeng sentiasa dipakai dan juga penjaga jarak serta sanitize tangan mereka. Ini untuk memastikan kesihatan mereka terjamin. Jadi supaya mereka pulang dan dengan selamat lah. Okey, baik, itulah dia. Jadi kalau anda mungkin lalu di kawasan ini, jumpalah Encik Zaflan, cakap selamat bertugas. Barulah ada semangat sebagai petang nanti kan. Okey, nak main sanitize tangan saya. Sekali. Okey, baik, terima kasih. Okey, baik, itulah dia. Seperti mana yang anda dapat saksikan gambaran sebenar di PPB Axiata Arena ini. Jadi kepada anda semua, saya harapkan anda dapat memeriksa tarikh untuk anda membuat janji temu kan, dan untuk anda melihat dekat mana venue anda dan masanya. Kalau anda nak buat suntikan ini, pastikan anda membuat suntikan kalau contoh kata 8.30 waktu temu janji itu, datanglah mungkin 1 jam atau setengah jam ya. Janganlah datang awal ataupun terlambat sangat. Baik, saya rasa sampai di sini saja pertemuan kita. Dan okey, baik, untuk mengetahui anda bahawa di PPB Axiata Arena ini sebenarnya menyediakan 2 pilihan. Tapi bukan 2 pilihan anda boleh pilih sama ada nak pilih vaksin apa. Tapi mereka dekat sini menyediakan vaksin Pfizer dan juga Sinovac. Jadi apabila anda melihat aplikasi di MySejahtera tu, anda tak tahu tau vaksin apa yang anda nak ambil. Apabila anda dah sampai sini, anda berada di stesen 3, barulah anda tahu. Barulah anda tahu vaksin apa yang harus anda ambil. Jadi anda tidak boleh membuat pilihan lah sama ada anda nak ambil Sinovac ataupun nak ambil
Pfizer-BioNTech. Okay? Dan sudah pastinya Pfizer-BioNTech ini adalah kesesuaiannya diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Contohnya ibu-ibu mengandung, menyusukan anak dan sebagainya. Baik, inilah dia. Kita dapat lihat. Apabila anda dah buat proses vaksinasi, inilah dia yang kita inginkan. Kadang ada orang datang kat sini belum suntik lagi kan, dah tanya dah dekat mana nak ambil gambar tu kan. Okey, inilah dia proses yang terakhir kan. Okey, kita nak bersama dengan salah seorang mungkin penerima vaksin. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nama siapa ni? Nur Fazini. Nur Fazini. Oh, F juga saya Fazli ya. Okey. Okey, Nur Fazini. Nur Fazini dah pun membuat suntikan vaksin. Okey, jadi bagaimanakah, saya nak tanya sebelum dan selepas mengambil vaksin ini? Perasaan ke rasa? Rasa. Sebelum tu nak datang ni apa perasaan tu? Oh, sebelum tu okey je, tak ada apa-apa rasa lah. Tak ada apa. Relax Dah biasa dengan jarum ni? Dah biasa juga lah. Okey, dan jadi lepas suntikan? Lepas suntikan so far so good. Tak rasa apa-apa pun. Tak rasa apa-apa. Tak ada apa. Sekejap sangat. Okey, sebelum kila, kadang-kadang kalau kita nak buat suntikan vaksin ini, kita harus mungkin study dululah. Kan, sebab ada orang cakap bahawa selepas suntik ni berlaku inilah, pening lah, apalah kan. Mungkin bagi puan sendiri bagaimana? Adakah puan rasa macam, saya rasa saya akan pening, saya rasa saya akan macam ni. Ada tak macam gambaran selepas suntikan itu? Adalah, dengar orang cakap macam tu kan. Lepas tu macam even polis pun tadi cakap nanti yang ambil Panadol and whatnot. Tapi so far so good lah, tak apa-apa. So far so good. Sekarang ni pun tak adalah rasa lenguh lagi. Tapi tak tahulah ajak lagi ke kan. Betul. Tapi saya rasa tu normal lah. Normal. Okey, saya doakan tak adalah apa-apa simptom ya. Okey, jadi apa lagi sama-sama. Jadi apa lagi yang ditunggu? Jadi janganlah anda takut-takut kan untuk anda mengambil vaksin. Pada anda semua yang belum lagi mendaftar di aplikasi Imas Sejahtera, jangan lupa untuk anda mendaftarkan diri anda, dan yang mana dah daftar tu, saya percaya bila lah agaknya dah dapat tarikh janji temu dan sebagainya, cek tak dapat. Sebenarnya anda jangan salahkan kerajaan kerana kita sedang menantikan dos-dos baharu. Dan bercakap pasal dos, terima kasih juga kepada kerajaan negara Jepun kerana menyediakan 1 juta dos AstraZeneca, dan kerajaan Amerika Syarikat yang menyediakan juga 1 juta dos vaksin kepada kita. Ianya dapat membantulah untuk program imunisasi peringkat global dan seterusnya membantu kita dalam plan pemulihan negara. Baik, saya rasa sampai di sini saja pertemuan saya bersama dengan anda di PPP Aziata Arena. Kita kembali bersama dengan Fat dan Anem di studio. Jumpa lagi. Berada di pesta jualan makanan. Rindu Kemarin lagi nak rakan tugas kita Fazli, semangat dia membuat laporan bagaimana keadaan semasa kan. Dia dapat udara lain tau. Betul kan. Lainlah rasanya kalau kita berada di sana, sebab kita pun kena ambil tahu juga. Mungkin kita akan ditempatkan di pusat PBB Aziata Arena Bukit Jalil. Jadi sedikit sebanyak penerangan hari ini dapat memberi gambaran kepada anda semua apa yang perlu dilakukan di sana nanti. Okey. Itu dia. Esok yang menarik, kau belum lagi baru nak share dengan anda semua esok. Tapi anda pun juga boleh kongsikan peminat-peminat Pimai Tangtu, sebab esok merupakan 38 tahun ulang tahun Pimai Tangtu ditubuhkan. Betul, kan? Ada yang masih ada dengan kita, ada yang dah tak ada. Betul. Tapi itulah antara program wajib di TV3 yang betul-betul mengimbas memori. Boleh lucu, kongsikan santai. juga apa pengalaman anda semua. Apa pengalaman anda lahir tahun berapa? Adakah masa anda lahir anda dah dapat saksikan Pimai Tangtu? Boleh kongsikan dengan kita. Esok kita akan bawakan melalui panggilan video sahaja beberapa barisan pelakon. Ini dia rindunya melihat kepada visual-visual ini. Itu dia semua. Okey, Imuda masih lagi bersama, si aktif berkarya. Allahyarham Ahmad Busu. Itu dia. Tan. Esok kita akan bawakan kan? Okey. Satya. Khatijah Tan. Muzik tu ikonik Betul. Muzik yang begitu ikonik sekali, mengimbau kembali kenangan kita. Dia kan bila kita saksikan Pimai Tangtu ni, dia punya impact dia, walaupun dia tak ketawa terbahak-bahak, tapi dia punya perkataan cerita rakyat. Sebab kan? yang banyak berlakon dalam tu ialah orang teater. Sebab itulah impact dia berbeza. Ada Sabri Yunus tadi, Khatijah Tan, semua memang betul-betul natural lah. Ya. Okey, set dia. Jadi ni pernah jadi pelakon tambahan ya? Okey, set. Okey, kongsikan dengan kami pengalaman anda bersama dengan Pimai Tangtu. InsyaAllah esok kita akan bawakan barisan pelakon. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami. Jula yang indah memoga ada fasa yang lebih baik untuk kehidupan kita, udara kehidupan yang lebih bermakna. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
di saat engkau tiada di sisi. Ku berpegang pada janji tercipta antara kita dulu. Hilangmu tiada berganti. Biarlah begini ku berlayar di lautan, tidak bertepian. Sesekali disedarkan ombak yang mendatang, aku seperti hilang puncak arah dan tujuan. Aku puisikan namamu bersama rindu di dalam senja.